Para dhuyufur rahman, tuan-tuan boleh tengok di sebelah kanan kita ni, inilah Masjid Qiblatain. Inilah masjid Qiblatain. Masjid ni kalau dululah zaman saya main buat umrah, zaman saya main buat haji 2004, 2005, 2006, 2007 boleh kita masuk sembahyang. Tapi sejak mai dari Negara Reha ni 2012 ni tuan-tuan, tak dapat lagi sembahyang. Sebab dia tengah buat renovation, dia tengah buat pembaharuan. Tak tahu bila pula dia nak buka. Di sinilah tempat berlakunya peralihan kiblat umat Islam. Para dhuyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Qiblatain merupakan satu masjid yang dahulunya berada di perkampungan Bani Salamah. Dulu tempat terbinanya masjid itu dinamakan sebagai perkampungan Bani Salamah. Sebelum dia ditukar nama menjadi Masjid Qiblatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali juga sering datang ke situ mendirikan salat. Tetapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan agar Allah Taala tukar kiblat umat Islam yang pertama daripada Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Minta, tapi tak cakap lah. Setiap kali selepas daripada Rasulullah mendirikan salat, Nabi suka mendongak kepala dia ke langit. Ini satu saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, dapat satu ilmu. Tuan-tuan tahukah tuan-tuan, di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi SAW, para sahabat daripada Anas bin Malik menceritakan, setiap kali selepas daripada Rasulullah mengambil wuduk, salah satu di antara amalan sunnah yang jaranglah kita tengok orang buat. Kalau saya silap, ada orang lebih ilmu, tolong betulkan saya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, setiap kali selepas daripada Rasulullah berwuduk, Rasulullah mendongakkan kepalanya ke langit. Tengok kepala dia ke langit. Dalam kitab Sunnatul Qa'imah disebut, ini di antara sunnah yang orang jarang buat. Jarang dah orang buat benda ni. Jadi selepas daripada Nabi SAW semayang, masa tu atap-atap masjid ataupun bumbung-bumbung masjid tidak sepenuhnya mempunyai atap. Atap yang diperbuat daripada batang-batang kurma. Minta maaf, pelepah tamat. Jadi Rasulullah akan mendongak kepala baginda ke langit. Cukup tahun kedua hijrah, genap tahun kedua hijrah, Allah Ta'ala berfirman, tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-Baqarah, surah yang pertama pada ayat yang ke-144, yang bermaksud, sesungguhnya kami sering melihat kamu mendongak kepalamu ke langit, wahai Muhammad. Sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka kamu ke arah kiblat Masjidil Haram, dan di mana-mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, iaitu Taurat dan Injil, sudah pun mengetahui bahawa berpaling ke arah Masjidil Haram itu adalah benar daripada Tuhan sekalian alam, dan Allah sesekali tidak akan lengah daripada apa yang telah mereka kerjakan. Baik, para dhuyufur rahman, kalau saya tanya soalan kepada tuan-tuan, pada tahun berapakah berlakunya peristiwa pengalihan kiblat umat Islam daripada Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram? Agak-agak tahu dah tuan-tuan? Pada tahun kedua hijrah. Baguslah, kira tahu tu, alhamdulillah. Tak tahu pun saya jawab juga, tanya saja nak tengok, buat suspense sikit kan. Para dhuyufur rahman yang dimuliakan Allah, setelah 2 tahun dapat mengerjakan ibadah secara berjemaah dengan umat Islam, nanti kita akan pergi ke tempat berlangsungnya peristiwa pelaksanaan solat secara berjemaah terhadap umat Islam. Maka pada ketika Nabi sampai di kota Madinah ni, kiblat umat Islam masih lagi di Masjidil Aqsa. Tetapi pada tahun kedua hijrah, sewaktu Rasulullah SAW sedang mendirikan salat Zuhur, Allah Ta'ala pun buat turun mai surah Al-Baqarah, surah yang pertama,
ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sesungguhnya kami melihat kamu wahai Muhammad setiap kali taqalluba wajhika fis sama, hati kamu apabila setiap kali mendirikan salat suka mendongak kepala ke langit, agar kiblat utama umat Islam daripada Masjidil Aqsa ditukar kepada Masjidil Haram. Dan Allah Ta'ala memperkenankan permohonan tersebut. Kalau kita nak cerita tentang panjang lebar kisah tentang peralihan kiblat ni pun, sebab ada di kalangan sahabat-sahabat yang tidak mengetahui berlakunya pengalihan arah kiblat sehingga masuk waktu asar. Sedangkan pada ketika itu Allah Ta'ala sudah pun menukar kiblat utama umat Islam daripada Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Jadi cukuplah untuk pengetahuan, sekadar pengetahuan tuan-tuan, sebelum daripada tahun kedua hijrah umat Islam mendirikan salat, dan di mana kiblat umat Islam pada ketika itu Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah sangat berhajat mohon kepada Allah, walaupun tidak berdoa, dengan perbuatan mendongak kepala ke langit. Allah Ta'ala tuan-tuan maha mengetahui isi hati Rasulullah dan setiap isi hati hamba-hamba dia, sehingga Allah Ta'ala memperkenankan, menerima, memberi apa yang dihajatkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu dengan mengalihkan kiblat utama umat Islam daripada Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Dengan berlakunya peristiwa ini, golongan-golongan Yahudi laknatullahi alaih yang tak berpegang kepada Alkitab lah maksud saya dah, yang mana mereka sudah pun mengetahui terlebih dahulu sebelum munculnya Rasul akhir zaman ini, satu hari kiblat utama umat Islam akan ditukar daripada Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sebaliknya, mereka menafikan perkara tersebut dengan memutar belikkan fakta, dan dia menaikkan satu sentimen macam hari ni lah. Dia tahu dah kebenaran, tapi saja dia menaikkan satu isu. Dia boleh naik satu isu. Ada contoh lah tuan-tuan, contoh lah saya bagi kan. Warga Yahudi yang masih ada dalam diri umat Islam hari ini, bila kita berhenti di mahattah perjalanan daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah, kami pun ustaz-ustaz turun daripada bas dengan panas matahari, kita tetap usaha untuk melayani, menyantuni para duyufur rahmat sebaik mungkin. Bila jemaah turun, kita pun bagi tahu ayah-ayah, ibu-ibu, sekarang ni kita pergi masjid, kita semayang dulu, lepas tu kita makan. Adalah jemaah ni tuan-tuan kan, dia kata apa? Pasal apa tak makan dulu? Semayang dulu. Banyak soal orang Bani Israel ni, orang Yahudi yang ada dalam diri dia. Perangai yang mana Allah Ta'ala benci Bani Israel ni lah. Allah Ta'ala suruh cari lembu, mereka tanya banyak, lembu warna apa, besar mana, umur berapa ni. Para duyufur rahmat Yahudi tahu dah, mereka buat naik status apa Muhammad asal daripada Masjidil Aqsa ditukar pula ke Masjidil Haram. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dah, benda ni sudah pun kami nyatakan di dalam Taurat, sudah pun kami nyatakan di dalam Injil. Tapi saja perangai orang jahil ni memang dia suka buat sedemikian. Para duyufur rahman, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berada di bumi Madinah, tengah hari kemarin saya cerita dah kat tuan-tuan, kalau kita duduk di bumi Madinah ni kita tak jadi baik, di mana lagi kita tak jadi baik? Tak ada dah tuan-tuan, tak ada dah. Kita kata tak apalah, balik Malaysia tak jadi orang baik. Nehi kabi nehi tuan-tuan, janganlah harap. Kerana inilah tempat untuk kita menjadi orang yang baik.